hari ni orang lain, esok orang lain. Bismillah. Tak main pahal tu. Di atas hari tu pun kadang-kadang 2-3 orang tu. Oh, gitu. Atas hari semua. Saya ingat masa baca kitab apa dia dah. Tahzib Mishkat tu baru kontrak dengan dia. Karena baru kita semua. Mana? Sebelum tu tukar-tukar orang baca. Siapa dia ada depan tu baca. Sampai Tahzib Mishkat, dia kata yang besar-besar yang suara lantang itu. Yang besar-besar suara lantang. Baru itu. Baru kontrak. Sabar. Boleh. Oh, ya, Ustaz mula dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekejap dah 2 minit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما بعد فبسند إلى الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم علوم شيخنا في الدارين أمين. عن أنس رضي الله عنه. اقرأ يا ساداتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول بسندكم إلى المصنف عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال عن أنس رضي الله عنه daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal thalathun ay thalathu khisalin, 3 sifat ataupun 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang adalah ia 3 perkara itu pada dirinya, wajada halawatal iman, nescaya dia akan mendapati akan kemanisan iman. Dia akan merasai kemanisan bagi iman, ataupun dia akan mendapati iman yang manis. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu terlebih dikasihi kepadanya, kepada seseorang itu, daripada selain daripada kedua-duanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, dan bahawasanya ia mengasihi akan seseorang, hal keadaan dia tidak mengasihi akan orang tersebut melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa fin nar, dan bahawasanya ia benci bahawasa ia kembali kepada kekufuran, kepada maksiat, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar,
sebagaimana ia benci bahawasanya dicampakkan ia di dalam api neraka. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam baginda sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mana dia berusia 20 tahun. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak ada hadis yang lebih saya gembira lebih daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu berserta dengan orang yang dia kasihi. Jadi apabila kita memahami hadis ini, kata Anas bin Malik, saya tidak beramal seperti Sayyidina Abu Bakar, saya tidak beramal seperti Sayyidina Umar, tapi saya mencintai Sayyidina Abu Bakar dan saya mencintai Sayyidina Umar. Saya berharap saya akan dihimpunkan bersama dengan mereka. Jadi apabila kita baca faham hadis ni, kita akan faham banyak perkara dalam biografi kehidupan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Antara perkara yang saya terfikir sehari dua ni apabila baca biografi beliau, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini keluar berhijrah duduk di Basrah. Dia duduk di Madinah, kemudian dia hijrah duduk di Basrah dan wafat di Basrah. Dia sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang terakhir yang wafat di Basrah. Jadi kenapa orang yang hidupnya bersama dengan Nabi SAW dan juga membesar di hadapan Nabi SAW boleh meninggalkan bumi Madinah, bumi Madinah Nabi SAW, dan boleh pergi ke negeri Basrah, buka kampung dan juga menyebarkan ilmu di sana. Jadi kalau kita tengok dari segi aulawiyat, maka di sana ada beliau mendahulukan menyebarkan dakwah agama Islam dan jihad fisabilillah, dan juga menyebarkan ilmu baginda Nabi SAW ke seluruh penjuru dunia itu, berbanding dengan tetap beliau berada di Madinah Al-Munawwarah radhiyallahu anhu. Cuma saya terfikir berdasarkan apa yang disebut oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullahu taala, beliau ini tidak tidur, tidak bermalam suatu malam melainkan beliau akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ini setiap kali tidur mimpinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang seperti ini tidak kisah dah pergi ke mana pun sebab rohnya, kalau pergi ke Basrah pun dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tidak seolah-olah tidak pernah berpisah beliau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini di antara pengajaran yang disebut oleh guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman Al-Nadwi hafizahullahu taala. Jadi kalau kita tengok kata beliau, halawatul imani natijatu hubbillahi wa rasulih. Halawatul iman natijatu hubbillahi wa rasulih. Mana kemanisan iman, mengecap kemanisan iman, nak mengecap, nak mengasai manisnya iman itu natijah ataupun keputusan, hasil, kesimpulan daripada apa? Daripada mengasihi Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mesti mengasihi Allah dan Rasul terlebih dahulu. Mestilah mengasihi Allah dan Rasul, kemudian barulah akan terbit daripadanya Allahumma salli kemanisan iman. Halawatul iman, kata guru kita, natijatu hubbillahi wa rasul. Maknanya kesan daripada itu. Maksud di sana mesti ada mahabbah dulu. Mahabbah itu mendahului kecap, mendahului zauq, mendahului wujdan. Zauq wal wujdan itu kemudian daripada mahabbah. Jadi kita perlu mengusahakan untuk mendapatkan mahabbah ni, an yuhibba an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perintah Allah lebih daripada perintah manusia. Perintah apa dia ni, suruhan Allah lebih daripada suruhan Rasulullah lebih kita agungkan daripada suruhan manusia. Dan juga perasaan membesarkan kedua-dua itu lebih besar daripada segala-galanya, daripada segala yang lain dalam hati kita. Yang kedua, bila bermula dengan kasih dengan Allah kepada Rasul, kerana kasih kepada manusia juga kerana Allah. Kerana kasih kepada manusia, kasih kepada, kalau Syekh Nuruddin dia kata kasih kepada isteri kerana Allah.
Kalau kasih kepada isteri kerana Allah, kasih kepada keluarga kerana Allah, kasih kepada sesiapa pun kerana Allah. Bahkan dalam hadis lain disebut awthaqu ural iman, sekuat-kuat pengikat iman. Ialah kasih kerana Allah dan juga benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak suka kembali ataupun benci untuk kembali kepada kufur, kama yakraha an yuqdhafa finnar, sebagaimana tidak suka bahawa kembali kepada kekufuran. Jadi maknanya dibandingkan. Maksiat itu seperti api. Maksiat itu seperti panasnya api. Tidak ada manusia yang boleh tahan tangannya disentuh oleh api. Maka begitulah manusia yang beriman sebenar-benarnya. Dia tidak akan boleh berada dalam maksiat, tidak berkekal dan tidak mahu terfikir pun untuk terlibat kembali kepada kekufuran. Fadhal, iqra'. وبه إليه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. عن سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahawa sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bay'uni, hendaklah kalian semua orang Ansar, bay'uni, hendaklah kalian berikat janji setia kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'an, di atas bahawasanya kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mubayaah ini katanya dalam suatu riwayat, dalam riwayat nuskah tu disebut wa haulahu isabatun min ashabi, begitu riwayat lafaz dalam Bukhari. Jadi kalau disebut di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam kitab syarah Syekh Abdullah Syartawi Fathul Mubdi syarah Mukhtasar Az-Zabidi, peristiwa ini Rasulullah SAW bersabda ini pada malam Lailatul Aqabah. Lailatul Aqabah. Jadi Sayyidina Ubadah ibn Samit ini salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang dilantik oleh baginda Nabi SAW sebagai naqib, sebagai nuqaba, sebagai orang yang menyelia kepada kaum Ansar di negeri Madinah pada malam Lailatul Aqabah yang kedua. Jadi apa perjanjiannya, isi perjanjiannya, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Jadi ini pun bai'ah ini bai'ah Aqabah. Apakah isi perjanjian bai'ah Aqabah? Bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Hendaklah kalian berbai'ah kepadaku, berikat janji setia kepadaku, ala anna. Kalau Syekh Nuruddin kata dengan kondisi bahawa, dengan kondisi bahawa kamu berbai'ah dengan aku, berjanji dengan aku bahawa kamu tidak akan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu apapun, syirik yang besar, syirik yang nyata ataupun syirik yang khafi. Wala tasriqu, dan juga kamu jangan mencuri, maknanya jangan mengambil harta orang lain. Jadi pertama jangan syirik, mana dibetulkan akidah. Yang kedua menjaga harta. Wala tasriqu, jangan kamu mencuri, maknanya mengambil harta benda orang lain secara tersembunyi. Wala taznu, dan jangan kamu berzina. Maknanya jangan kamu terlibat dengan hubungan yang haram. Jagalah maruah diri kamu. Jadi pertama akidah, yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu menjaga harta. Yang ketiga jangan menjaga maruah. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak keturunan kamu. Maknanya jangan, ini termasuk hifdzun nasl. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana sama ada atas apa juga alasan, sama ada kerana ekonomi, kerana apa dia ni, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad, kerana tidak cukup belanja dan sebagainya. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kamu mendatangi dengan
kedustaan yang mana kamu mereka akan dia di antara tangan kamu dan juga antara kaki kamu. Wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kamu mengingkari, jangan kamu derhaka pada perkara yang ma'ruf. Mana pada pemerintah, pada suruhan yang diketahui, ma'ruf. Ma'ruf di sini mana benda yang diketahui diketahui benarnya ataupun diketahui daripada syarak, mana benda itu sesuatu yang tidak salah pada syarak. Mana kalau ada perintah daripada Rasul, daripada naib Rasul ataupun daripada mana-mana pemerintah yang tidak bercanggah dengan syariat, maka mestilah ditaati. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang menjawab, barang siapa yang menyempurnakan bai'ah ini, mana dia bersetia dengan perjanjian ini, fa ajruhu 'ala Allah. Dalam satu riwayat lain dari kitab sirah, para Ansar bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bahagian kami? Kalau kami berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah di malam Aqabah ini, apakah bahagian kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, bahagian kamu ialah syurga. Bahagian kamu ialah syurga. Kalau kamu mengikuti perjanjian ini, kamu bagi kamu syurga. Jadi kata Maulana Abdul Hasan An-Nadwi, guru pada guru kita hafizahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjanjikan kepada mereka ni habuan dunia. Kamu ikut aku, insya-Allah kamu akan jadi pemimpin dunia. Kamu akan menjadi muka negeri, kamu akan dapat buka negeri Basrah, buka Iraq, negeri Mesir akan jatuh, akan masuk kepada Islam. Kamu akan jadi orang besar, kamu akan jadi pemimpin dunia. Tak, Nabi SAW tidak mengajar demikian kepada para sahabat. Sejak pada awal lagi. Walaupun Allah Ta'ala akan buka dunia itu kepada Nabi SAW dan juga para sahabat kemudiannya. Nabi SAW kata, barang siapa yang setia, maka bagi mereka itu syurga. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Wa man asaba min dhalika syai'an. Dan barang siapa yang mendapat, menimpa daripada yang demikian itu oleh sesuatu, maknanya terlibat dengan sesuatu kesalahan yang tersebut, fa'uqiba fid dunya, maka diazab ataupun dia diambil tindakan di dunia, sama ada diambil tindakan dengan penyakit ataupun dengan bala di dunia, ataupun dikenakan hukuman hudud, perintah dan sebagainya, fa huwa kaffaratul lah, maka itulah kafarat baginya, mana tidak ada lagi di akhirat baginya. Maka siapa yang telah dihukum di dunia, maka segala kesalahannya itu terhapus di dunia. Ini khusus bagi orang Islam. Wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah azza wa jalla fa huwa ila Allah. Maka barang siapa yang mengenai akan demikian itu, mana siapa yang terlibat dengan daripada perkara tadi, daripada perkara tersebut tadi, kemudian Allah Ta'ala menyembunyikannya, Allah Ta'ala melindungi dia, Allah Ta'ala menutupkan aibnya, Allah tak tahu dia buat maksiat, Allah tak tahu dia buat dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia di dalam perlindungan ataupun di dalam tutupan Allah Ta'ala, fahuwa ilallah, maka dia nanti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terserahlah dia, urusan dia kepada Allah, terserah pada masyiatillah, insya'a azzaba wa insya'a ghafaralah. Sama ada Allah Ta'ala mengampuni akan dia ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengazabkan dia. Jadi tak semesti juga kalau orang buat maksiat di dunia ni, nanti di akhirat mesti masuk neraka. Tak. Dia tidak dihukum di dunia, nanti di akhirat mesti masuk neraka. Tidak. Itu terserah kepada adlullah wa masyiatu. Terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi Allah Ta'ala mengampunkan dia, tidak mengambil kesalahan pada dia. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Maka ini kembali kepada khatarul masyiah, kata ulama. Kembali kepada risiko ataupun bahaya. Risiko itu di sisi kita lah. Bahaya khatarul masyiah. Insya'a azaba wa insya'a aqabahu. Fabaya'nahu ala dhalik. Maka kami, kata Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala, kami berbai'ah akan baginda Nabi SAW di atas demikian itu. Fadhal. Iqra'. وبه إليه قال عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث. Nufai ibn al-Harith Abi Bakrah, kata guru kita Syekh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Mukhtar hafizahullah ta'ala,
Nufai ibn al-Harith ni digelarkan sebagai Abi Bakrah, itu kerana Bakrah itu buah pet. Takal. Tahu takal? Takal orang buat turun tali tu. Takal tu, mana orang Kelantan panggil buah pet. Mana kita tarik tali tu dah sakit dengan ada buah pet atas tu. Takal tu. Apa? Tu dia panggil Bakrah. Itu kerana peristiwa Nabi kita SAW mengepung Taif. Peristiwa perang Taif selepas pada pembukaan kota Mekah, Nabi kita SAW melakukan ekspedisi ketenteraan ke Hunain. Pelaku peperangan Hunain. Nabi membawa tentera seramai 12,000 tentera ke Hunain. Maka ringkas ceritanya, orang Hunain ataupun orang Hawazin bertempiaran lari dan melarikan diri ke Taif. Jadi Taif ni tempat musuh ketat ataupun musuh tradisi orang Quraisy Mekah pada zaman dahulu, dan orang Taif juga pernah melempar batu kepada Nabi kita SAW pada satu masa dulu. Maka Nabi SAW bawa para santera dengan bilangan yang ramai bagi mengepung kubu Taif. Kubu Taif itu kawasan peranginan. Sampai sekarang pun dia panggil kawasan peranginan lagi di kawasan perbukitan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika Nabi mengepung selama beberapa hari, adalah orang daripada Taif itu nak masuk Islam. Antaranya Sayyidina Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi daripada kabilah Thaqif. Dia nak masuk Islam ketika mana dia dikepung. Mana dia tu duduk di dalam kepungan Nabi, maka dia turun daripada kubu Taif itu menggunakan takal. Tahu takal? Buah per tu lah. Mana turun dengan tali. Dia sakut ataupun diikat diri dia dengan tali, lalu dia sakut tali di atas di atas daripada atas kubu, dia turun daripada kubu. Maka dilihat oleh para sahabat ridwanullah taala alaihi. Jadi namanya lepas tu orang panggil dia Abi Bakrah. Abi Bakrah. Kenapa? Sebab dia turun menggunakan tali dengan takal tu. Jadi lekat nama lah, lekat gelaran, lekat kunyah tu Abi Bakrah. Namanya Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh daku akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan baginda sedang bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila bertemu dua orang Islam dengan kedua-dua pedang keduanya, mana masing-masing membawa pedang, orang Islam yang bawa pedang untuk menyerang orang Islam, sama-sama bawa pedang, mana berbunuh-bunuh sama sendiri, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka baik pembunuh, baik yang dibunuh itu di dalam api neraka. Apa? Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ini orang yang membunuh, ai allazi yaqtul, mana amruhu ma'ruf. Kalau orang yang membunuh itu memang sudah kita faham, sebab dia membunuh orang Islam, yang membunuh, menumpahkan darah dia sendiri. Kenapa? Kenapa dia dikira? Fama balul maqtul, maka apa hal, apa cerita orang yang dibunuh juga masuk neraka juga. Kalau orang yang membunuh masuk neraka, itu ma'ruf. Hadza amrun ma'ruf. Tapi kalau orang yang dibunuh juga masuk neraka, apa cerita? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Kerana sesungguhnya dia sangat-sangat luba, meluak-luak hati dia untuk membunuh saudaranya. Cuma takdirnya tak pandai dia, ataupun nasib dia tak baik, dia dibunuh. Sebenarnya dia mati dalam keadaan dia nak membunuh saudara dia se-Islam. Dia mati dalam niat untuk membunuh orang Islam yang lain. Maka dihukumkan dia dengan niat dia untuk membunuh. Baik. Jadi apa maksud hadis ni? Kata ulama, Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengeluarkan hadis ni dalam Kitabul Iman. Jadi start daripada hadis yang kedua tadi sampailah hadis yang keempat yang kita baca ni dipetik oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah daripada Sahih Bukhari, kita tentang Kitabul Iman. Apa cerita Kitabul Iman? Kerana hadis ni katanya menjadi dalil di sisi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa maksiat itu tidak mengeluarkan seseorang itu daripada iman. Walaupun maksiat itu sampai ke peringkat berbunuh-bunuhan sama orang Islam. Idzal taqal muslimani, bila bertemu dua orang Islam dengan kedua-dua pedang, masih lagi Nabi menamakan mereka itu dua orang Islam, walaupun mereka itu sudah berbunuh-bunuhan sama sendiri.
walaupun mereka tu buat dosa yang besar, iaitu berbunuh-bunuhan sama orang Islam. Masih lagi mereka itu dikira oleh Islam ni fiqhnya ataupun cerdiknya istinbat Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu warḍah. Fal qatil wal maqtul finnar. Apa maksud fal qatil wal maqtul finnar? Ai maka mereka berdua ini berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan mereka nanti di akhirat. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, mereka berdua ini berhak diazab. Bukan pasti juga. Mana mereka itu berhak, mana mustahiqani lil azabi. Mana kedua-duanya baik si pembunuh ataupun yang dibunuh, sekiranya Allah Taala menghendaki mengambil tindakan pada mereka berdua pada akhirat, di hari akhirat nanti, fal qatilu wal maqtulu finnar, maknanya kedua-duanya berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bahagian akhir hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, bahawa manusia itu diambil dosanya dengan apa yang dalam hatinya. Maknanya dia berencana untuk membunuh saudaranya, maka mati pada ketika itu. Mana mati pada ketika berencana. Jadi kata ulama fiqh, ini kerana dia sudah sampai ke peringkat azam. Mana dia bukan semata-mata telitah nak membunuh, akan tapi dia sudah berazam betul-betul nak membunuh. Tinggal lagi dia tidak membunuh je. Kalau dia berlaku kalau yang pertama tadi, pembunuh itu dia sudah membunuh dengan sengaja. Maksud membunuh dengan sengaja, membunuh dengan qasak lah. Dia melakukan pembunuhan berserta dengan qasak. Yang ini dia sudah qasak tapi tidak belum membunuh. Qasaknya peringkat mana? Qasaknya belum sampai kepada fi'il. Dia bukan sampai kepada niat, tapi dia sudah sampai peringkat azam. Dia sudah mengambil sebab musabab. Dia sudah mengambil sebab-sebab untuk membunuh taulannya. Dia sudah ambil sebab musabab untuk membunuh orang Islam. Akan tetapi dia mati sebelum dia dapat menyempurnakan hasrat dia. Maka ketika itu dia mati dalam sebagai maksiat, mati dalam keadaan membunuh, niat untuk membunuh. Jadi kata guru kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ridauddin bin Mukhtar hafizahullah taala, sebagaimana saya beritahu sebelum ni, Ustaz Ridauddin Ustaz Ridauddin ni saya banyak belajar hadis dengan beliau hafizahullah taala. Jadi banyak buah-buah tu banyak daripada beliau hafizahullah taala. Jadi kata dia, jangan sekali-kali kita terlintas untuk buat maksiat. Jangan kita sekali-kali terlintas dalam hati kita untuk buat maksiat. Ketika mana pun, dalam ketika sihat, ketika apa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita dicabut nyawa masa mana. Kalau kita mati ketika mana kita niat tak baik itu, mana ketika itu kita mati dalam su'ul khatimah. Wal'iyadu billahi ta'ala. Sikit lagi. Satu lagi. Ini Ustaz Ridauddin tengok daripada mula ni. Dia wisalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, kalau dia tengok pun, dia ambil hak dia dengar hak kita sendirilah. Dia topik dia sendiri. Hafizahullah taala. Hujan turun langit dia panggil. Hujan naik ke langit, tak apa. Tak apa, katanya dalam kitab Raful Astar disebut, ni tambahan sikit. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas suruh kepada muridnya Sa'id ibn Jubair. Tahu Sa'id ibn Jubair? Sa'id ibn Jubair anak murid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mana Sayyidina Abdullah bin Abbas ni memang sangat-sangat ambil berat kepada Sa'id ibn Jubair ni radhiyallahu taala anhu. Dia kata, ya Sa'id, hadithin nas. Wahai Sa'id, ajarlah hadis kepada manusia. Lalu kata Sayyidina Sa'id ibn Jubair kepada Ibn Abbas, kaifa uhaddithuhum wa anta syahid? Macam mana saya nak mengajar sedangkan kamu ada, kamu duduk memperhati, kamu sedang hadir, ataupun kamu sedang menyimak, kamu sedang memperhati. Macam mana nak mengajar tu guru tengah tengok? Lalu jawab Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, awalaysa min ni'amillahi 'alaika an tuhadditsan nasa wa ana syahidun? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, tidakkah salah satu daripada nikmat
Ya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu wahai Sa'id, kamu boleh mengajar kepada manusia sedangkan aku sudah tengok. Banyak faedah sebenarnya. Kalau ni Tok Guru boleh tegur. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Iqra. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يكن ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi rawiyatul Islam. Sebelum ni kita sebut dah Sayyidina Abu Hurairah rawiyatul Islam. Maksud rawiyatul Islam, dia ni orang yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Islam. Dia ni Sayyidu Ahli Suffah. Banyak sekali kelebihannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu pun yang lalu dekat telinga dia melainkan dia ingat. Tidak ada sesuatu pun yang lalu dekat telinganya melainkan diingati. Diriwayatkan daripada guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullahu taala, daripada disebut dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah ni dengan diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghampalkan menghampalkan rida ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, lalu dia menghimpunkan ujung rida itu, lalu dia letakkan rida itu di dadanya. Diletakkan rida itu di dada beliau. Jadi tidak pernah sesuatu pun daripada apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW yang lalu dekat telinganya melainkan beliau akan ingat. Jadi ini uslub katanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Masyhur hafizahullah ta'ala. Saya dengar beliau berbicara di dalam majlis Habib Najmuddin Al-Khairid di TTDI. Di TDI Taman Tun Dr. Ismail. Beliau sebut martabat pertama dalam pengajian itu at-talaqqi. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, itu salah satu dipanggil untuk menguatkan talaqqi. Maknanya untuk meneguhkan ingatan dan hafalan. Itu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Adapun di zaman kita ni, kalau nak buat lagu tu pun boleh juga, tapi keyakinan kita mungkin tak sama dengan mereka. Maka cara kita sekarang ialah kita buat rakaman. Kita buat rakaman dan kita ingat dan kita tulis apa yang dicatat. Itu termasuk dalam martabat yang pertama dalam martabat kita menuntut ilmu, iaitu at-talaqqi. Kata Habib yang keduanya ialah at-tawaqqi. At-talaqqi, thumma at-tawaqqi, thumma at-talaqqi. Demikian kata Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Masyhur hafizahullah ta'ala dalam majlis tersebut. Mula-mula dengan talaqi. Mana belajar? Belajar kita telitikan baik-baik. Yang kedua, kita tawaqqi. Tawaqqi mana kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah, kita menjunjung perintah Allah, kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu cara yang paling baik untuk menyimpan ilmu. Kita tawaqqi. At-talaqqi, thumma at-tawaqqi. Kemudian yang ketiga at-taraqqi. At-taraqqi mana meningkat. Meningkat tu bukan bahagian kita, tu selepas pada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan memberi peningkatan. Peningkatan tu bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat takwa kepada Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu dikasihi di sisi Allah, dikasihi di sisi makhluk. Itu taraqi. Taraqi itu bukan ikhtiar kita tapi semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-talaqqi wat-tawaqqi wat-taraqi. Itu demikian. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah tu, yang dilakukan oleh Abu Hurairah tu, dia bersungguh-sungguh dalam talaqqi. Mana dia mengambil berat, sangat mengambil berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia tidak ada sesuatu pun daripada apa yang dia dengar, apa yang dia belajar, melainkan dia ingat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar
pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, hal keadaan dia beriman dan juga dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya akan diampunkan baginya bagi seseorang yang melakukan qiyamul lail pada Lailatul Qadar itu, ma taqaddama min dhanbih, apa yang terdahulu daripada dosanya. Jadi hadis ini disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam Kitabul Iman. Ini semuanya Imam Bukhari radhiyallahu anhu dia menyusunkan Kitabul Iman ini berdasarkan hadis Nabi yang lain, iaitu tentang syu'batul iman, syu'abul iman. Cuma Imam Bukhari radhiyallahu anhu dia hanya mendatangkan hadis-hadis yang sahih. Jadi dia cuba sedaya upaya sampai ke tidak 70. Nabi kita SAW ada 70 atau 80 cabang-cabang iman. Semua disebutkan. Jadi qiyamul lailatul qadri minal iman. Mana qiyamul lailatul qadri minal iman itu dah tajuk hadis ini di bawah tajuk babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Maknanya qiyam pada malam Lailatul Qadar itu sebahagian daripada tanda kesempurnaan iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana ada apa-apa yang boleh dibincang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, dua. Pertama, hadis tadi, hadis nombor 3 tu. Fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lah tu. Kafarah situ, adakah tertentu pada hukum hudud saja ataupun masuk juga bala ataupun ialah apa yang menimpa atas orang Islam itulah kepada bala ataupun hukum takzir ataupun hukum yang ialah hukum yang adalah ni lah, tidak hukum hudud. Yang kedua Ustaz, berkenaan dengan perang tu, perang sama-sama Islam tu, adakah pada zaman lah ni ataupun ada juga peperangan yang mana dalam masih lagi terbuka dalam konteks ijtihad juga. Maknanya bukan mana dua kumpulan tu ya ijtihad masing-masing. Mana positif dua-dua. Dalam konteks hari ni atau selepas pada perangai Jamal Siffin tu adakah ada lagi benda gitu? Baik soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz Azam. Lama orang lain jawab tak apa. Khair. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali kalau kita tengok dalam syarah Syekh Abdullah Syarqawi dalam Fathul Mubdi tu. Dia kata tak semestinya kifarat yang dimaksudkan uqibah tu tak semestinya hukum hudud. Tidak semestinya kifarat dengan hukum hudud. Boleh jadi apa sahaja bala yang menimpa kepada dia, iqab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, sakit ataupun apa saja yang menimpa kepada dia di dunia itu, itulah kifarat baginya di dunia. Cuma beza dengan hudud ataupun perintah syarak itu membiak dia jadi keyakinan, seolah-olah yakin bahawa dia sudah suci di akhirat. Kalau tidak dilaksanakan hukum hudud ke atas dia, maka masih lagi dalam khatarul masyiah. Mana boleh jadi adakah dosa yang menimpa dia tu dikira masih sudah menyucikan itu. Karena itulah para sahabat Nabi yang terlibat dengan dosa pada zaman Nabi SAW datang menghadap Rasulullah, Ya Rasulullah tahhirni. Ya Rasulullah tahhirni. Karena ya Rasulullah sucikanlah aku. Karena aku tak nak mati dalam keadaan berdosa. Jadi mereka berharap supaya hukuman hudud pada mereka itu menyucikan. Itu mereka buat tu kerana mereka yakin. Kerana iman mereka.
Jadi kata guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala, kekuatan para sahabat ini ialah pada keyakinan mereka. Sahabat Nabi bukan kata mereka tak beramal, bukan kata mereka tak ada amalan, bukan tak ada ilmu, tapi kekuatan mereka itu pada keyakinan dan iman. Itu yang nombor satu. Mana iman dan kekuatan mereka itu mengatasi amalan mereka, mengatasi segala benda yang ada mereka buat, yang ada pada diri mereka. Iman dan yakin. Kalau para tabi'in, kata Syekh Nuruddin, kekuatan mereka pada amalan mereka. Amalan mereka tu sangat luar biasa. Kalau kita tengok mujahadah para salaf, itu kita tengok pada ulama tabi'in. Pada ulama tabi'in itu mujahadah amalan mereka yang qiyamul lail sepanjang malam, yang baca Quran 2 kali. Itu luar biasa. Ridwanullahi taala alaihim. Kalau Sayyiduna kalau orang-orang tabi'in, kelebihan mereka pada ilmu mereka. Bahkan kitab-kitab yang ada sekarang, ilmu-ilmu yang kita ada sekarang ni, semuanya bermula daripada usaha para tabi'in yang menyebarkan ilmu pada zaman dulu. Itu yang disebut oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tadi daripada mana Syekh Abdullah Syarqawi sebut? Sebab hadis ni kalau ikut asbab wuruknya diriwayatkan pada peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah ni, ketika peristiwa Aqabah ni belum lagi segi tarikh tasyri'nya belum ada lagi, belum disyariatkan, belum dianjurkan hukuman qisas, hukuman hudud dan sebagainya. Bahkan jihad pun tak ada lagi masa ni. Jihad dengan erti kata jihad untuk melawan kafir secara kekerasan tu belum ada lagi pada ketika Yang kedua, ijtihad dalam bab berbunuh-bunuhan ataupun berperang selama orang Islam. Jadi ada di sana, kalau kita tengok takrif ijtihad di sisi ulama usul fiqh, mereka menggariskan ijtihad itu tidak boleh dalam perkara-perkara yang melibatkan darah dan juga maruah. Maksudnya jangan melibatkan menumpahkan darah, jangan menghalalkan nyawa, dan juga jangan sampai menghalalkan maruah. Mana menghalalkan maruah orang perempuan. Maksudnya itu antara perkara. Kalau sampai ijtihad menghalalkan darah dan menghalalkan kemaluan, itu maka dia sudah melangkau takrif ijtihad. Itu yang disebut oleh ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh ni datang kemudian selepas generasi para sahabat. Cumanya ada di sana hadis, walaupun hadis ni dhaif sebenarnya. Tak tahulah dhaif ke tidaknya, cuma disebut Nabi SAW bersabda, akan datang satu golongan daripada umatku. Hadis ni disebut, saya kalau nak tengok cari dalam kitab An-Nubzah As-Sughra karangan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Akan datang satu golongan dalam bab apa? Dalam bab hasanah. Dalam bab hasanah, Nabi telah memberikan kekebalan kepada para sahabat. Maksudnya apa yang berlaku pada sahabat itu tidak boleh dikiaskan. Manakala kesilapan yang berlaku daripada kalangan mereka, kita tidak boleh jadikan alasan untuk kita terlibat juga sama dengan apa yang mereka buat. Dalam mafhum hadisnya boleh tengok siapa ada kitab Nubzah Surah. Barang siapa yang belajar, yang mengambil daripada para sahabat pada perkara yang mereka berselisih, maka itu akan timbul daripada mereka tu perkara tak betul lah. Cuba saya tak ingat lafaz hadisnya, nanti dirujuklah. Siapa-siapa boleh tengok. Maknanya kekebalan para sahabat tu mereka muhassan. Mana diberi kekebalan oleh Nabi. Walaupun mereka berlaku kesilapan ataupun peperangan dalam kalangan mereka, kita tidak boleh jadikan alasan peperangan mereka tu untuk kita berbunuh-bunuh juga dengan alasan Sayyidina Muawiyah itu berijtihad dan juga dengan Sayyidina Ali juga berijtihad. Kita tak boleh buat alasan di situ. Sebab kata guru kita juga Syekh Nuruddin Al-Banjari, kalau mereka silap, kalau mereka tu terus tersilap dalam ijtihad, maka ibarat diumpamakan seperti orang yang seperti Malaysia ataupun syarikat penerbangan Malaysia hilang
sebuah kapal terbang, 2 buah kapal terbang tu masih tak ada masalah. Kenapa bila emas syarikat penerbangan emas tu hilang sebuah kapal terbang, dua kapal terbang tak ada masalah. Masih lagi penerbangan, masih berjalan seperti biasa, airport masih hidup lagi. Sebab apa? Sebab syarikat penerbangan emas tu lebih besar daripada sebuah kapal terbang, 2 buah kapal terbang. Tapi kalau kereta kita rusak sebuah, tak kerja buat kita. Kalau kereta kita ni rusak, sebab kereta tu lah pergi kerja, kereta tu lah hantar anak sekolah, kereta tu lah semua. Hak atas COD barang-barang apa hak tu lah kereta tu, semuanya dengan kereta tu. Jadi apabila habis kita dengan satu kenderaan kita ataupun amalan kita tu rusak, maka rusaklah kita itu. Demikian bezanya kita dengan pembesar-besar para sahabat. Satu kisah yang masyhur diceritakan oleh guru kita, Syekh Ali Jumaah bin Muhammad Al-Azhari hafizahullah taala. Saya sangat-sangat suka cerita ni sebab saya dalam 2-3 tahun lepas saya baca sebuah karangan daripada guru saya yang banyak menyentuh tentang para sahabat. Ada seorang guru kita orang Mesir tulis kitab yang kitab dia tu banyak menyentuh tentang para sahabat. Jadi lepas pada baca duduk mengadap kitab tu dekat semula, jadi fikiran kita jadi kacau. Jadi kacau sikit. Jadi alhamdulillah saya dengar rakaman daripada Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. Orang tanya beliau tentang Muawiyah dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jadi dia jawab dengan cerita guru dia. Guru dia tu saya boleh agak siapa tapi saya tak boleh sebutlah sebab dia Syekh Ali Jumaah tak sebut. Siapa guru dia tu? Guru dia ni khutbah di Masjid Amr bin Al-As. Berkhutbah di Masjid Amr bin Al-As. Ketika dia ditawarkan mendapat tawaran sebagai khatib Masjid Amr bin Al-As, syekh beliau itu teragak-agak. Punca datang teragak-agak tu kerana mahabbah dia kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang sangat mendalam. Dia kata Amr bin Al-As ini orang yang mana berperang dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi macam mana aku nak berkhutbah di masjid beliau? Kelintah. Jadi dia teragak-agak untuk jadi khatib di Masjid Amr bin Al-As. Tapi oleh kerana dia punya orang baik, orang saleh, orang yang ada orang yang rohaniahnya masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala datangkan teguran kepada dia. Dia bermimpi jumpa Sayyidina Amr bin Al-As. Dia bermimpi jumpa Sayyidina Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Amr tanya dia, kenapa kamu tak nak jadi khatib di masjid aku? Nah, tanya soalan tegang. Lalu jawabnya syekh tersebut dalam mimpi itu, lima bainaka wa bainal imam Ali. Jawab. Jawab. Dikata kerana di antara kamu dan di antara Imam Sayyidina Ali. Sebab dia pegangnya al-haqqu ma'ali. Ya, ini satu maslak daripada Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu taala anhu ardah. Bahwa Ali itu benar, musawwibah. Mana Ali itu berada di al-haqqu ma'ali. Jadi jawabnya Sayyidina Amr bin Al-As dalam mimpi. Ni orang tak pakar kot ni. Mimpi pakar pun ustaz ni. Tak apalah. Jawab Sayyidina Ali, ala ta'lam anna hasanati ahli Misra fi sahifati. Ala ta'lam anna hasanati ahli Misra fi sahifati. Kamu tak tahu ke semua amalan soleh, segala kebajikan yang diamalkan oleh orang Mesir itu semua dalam surat amalan aku belaka. Mana semua amalan orang soleh, wali-wali Allah yang ada di Mesir, Ibn Athaillah, Ibn Abi Jamrah, Azuddin bin Abdul Salam, semuanya amalan mereka tu duduknya dalam kitab catatan amalan aku, iaitu amalan Sayyidina Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dia pun terima pelantikan sebagai khatib. Jadi entah, kalau nak tahu siapa syekh tu, entah kena buat homework lah sikit, tengok siapa dia, guru Syekh Ali yang jadi khatib
di Masjid Amr bin al-As. Rasanya Ustaz Ridodin tahu dah siapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya lagi ke? Boleh lagi. Di atas Syekh Fauzan. Kita baca dalam hadis kan, ada disebut tentang bilangan. Contoh macam tadi salasun. Ataupun dalam hadis-hadis lain lah ada sebut bilangan. Lagu mana perbahasan tentang bilangan ni? Ada mafhumul adat ni. Sebab ada kaedah ke kita aja dengar al-adat la mafhumalah. Lagu mana kita nak faham kaedah tu Ustaz? Ya, al-adat maknanya salasun. Ada mafhumul adat, mafhum mana mukhalafah, ada mafhum ya. Kalau al-adat la mafhum lahu tu kita boleh pakai dalam hadis ni. Maksudnya bi'tibari mazakau. Tiga ni berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataupun thalathun. Mana thalathu khisal. Mana tapi kalau di sini ada kemungkinan, wallahu a'lam, saya tak berani nak jazam. Maksudnya mafhum tu memang mafhum, bukan mafhum, ada mafhum, bukanlah mafhum lahu. Sebab yang dimaksud dalam hadis ini bukan semata-mata cabang iman, akan tetapi halawatul iman. Untuk mencapai halawatul iman ini bukan semata-mata 80 cabang-cabang iman yang kita belajar dalam kitab, apa ni, syu'abul iman tu. Akan tetapi syu'abul iman yang paling yang dimaksudkan dalam hadis ni 3 perkara sahaja, iaitu yang barang siapa yang ada 3 perkara ni maka dia mengecap halawatul iman. Melainkan kalau ada hadis lain yang menceritakan tentang halawatul iman, yang sebut khisal lain, maka ketika tu kita kata al-mafhumul adat la mafhum lahu. Maknanya adat dalam hadis ni tidak ada mafhum. Ada adat yang mafhum. Macam mafhum tu mafhum mukhalafah. Maksud la mafhum lahu tu tidak ada mafhum mukhalafah. Mana kalau tak ada ni, kalau tak cukup 3, tak dapat. Nah, ya. Maka kita kata ada ihtimal bahawa salatun dalam hadis ni ada mafhum. Tapi kalau ada riwayat lain lebih daripada ni, maka hadis ni la mafhum lahu. Ai tidak ada mafhum mukhalafah. Maksud tidak ada mafhum mukhalafah, kalau boleh ada kisah-kisah lain lagi, yang mana kalau ada pada kisah lain ataupun perkara-perkara lain tu, maka orang tu boleh sampai juga kepada halawatul iman. Jadi ketika tu kita takdirkan salah satu bi'tibari ma zakarahun Nabi fi hadal hadis. 3 tu berdasarkan apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Lepas tu hadis lain tu hal lain pula. Mana 3 berdasarkan bi'tibari ma zakarahun Nabi fi hadal hadis. Mana 3 berdasarkan apa yang diterangkan oleh Nabi pada hadis ini. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, ni ke hadis Ustaz kata dalam Nubzah tu. Ni kitab Nubzah ni. Hadis ni qala Allah qad tala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Satu lagi bukan ni. Ini salah satu. Ada lagi yang lain. Ni kitab Nubzah ni. Kitab Nubzah. Bukan dalam bab ni, dalam bab hasanah, hasanah. Ni Fihris. Cuba tengok dalam tu dia bab ni. Tu mulakhas ilmu al-bisyarat wal isyarat tu. Wal hasanah was sanad. Dalam muka surat 14 tu. Okey, tengok. Lagi. Habis dah. Takut ni talkhis ke? Ni nubzatun nubzah kan ni? Nubzatus Sughra ni. Lagi. Habis dah. Habis dah. Saya pun ambil daripada internet ni, tak pasti ni ke. Macam ni nubzatun nubzah ni. Jadi Cuba tengok tajuk dia. Fihris ke? Atas sekali. Ni Firid, belakang depan. Atas sekali. Betul dah, nubzah dah.
Tak apalah ala kuliah ada tu sebenarnya. Di mana tak tahu. Dalam bisyarat ke dalam. Saya ingat hadis banyak dalam bab bisyarat tu. Ada banyak hadis. Kalau hadis yang Ustaz Fauz Ada Ustaz Said jawab sini. ha? Dia kata kitab saya tunjuk tu Nubzah. Oh, jazakumullah khair. Allah yubarik. Sebelah. Saya tak pernah tengok Nubzah. Cuma saya belajar dengan Syekh Sa'id juga. Nubzatul Surah. Belajar apa? Belajar curi-curi je. Belajar. Begitulah. Belajar cara akhir zaman ni. Tapi sebelum PKP lagi. Belajar tu. Dia buat daurah di Masjid Muhammadi, saya ikut. Dengan beliau sendirilah. Lepas tu belajar pula dengan Syekh, Dr. Syekh Omar Baru dan sebagainya. Hafizahullah Ta'ala. Baik, ada yang dalam kitab Nubzah yang satu banyak hadis-hadis dalam bab tu. Dalam bab hasanah tu dia ceritakan tentang hasanah para sahabat. Jadi oleh kerana mereka tu hasanah ni kalau istilah moden sekarang, istilah bahasa di wakil tempat kita ni, macam contohnya kekebalan raja-raja. Kekebalan raja-raja ataupun duta. Kalau sebut raja takut sensitif. Duta-duta daripada negara. Duta-duta negara tu kalau mereka buat apa-apa diplomat, mereka tidak boleh diapa-apakan. Sebab apa? Sebab mereka diplomat. Maka begitu juga bila kita berbicara tentang para sahabat radhiyallahu alaihim, maka mereka juga ada hasanah, ada kekebalan sebab mereka itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang boleh faham kekebalan duta dan juga diplomatik, maka dia boleh faham juga dari segi syariat kita juga ada kekebalan manusia-manusia, individu-individu. Antara benda yang menarik disebut oleh Maulana Abu Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Syariah wa Tariqah tu ialah Allah Ta'ala jadikan mereka itu terlibat dengan benda ni. Allah Ta'ala jadikan mereka ni terlibat demi syariat Nabi itu tersebar. Macam mana? Sebab hukum hakam burah itu tidak akan dipahami melainkan dengan peristiwa Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka hukum hakam burah tu mujmal ataupun dalam Quran tidak kita tahu bagaimana nak memperincikan dia, melainkan diterangkan oleh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan juga dalam peristiwa Siffin dan juga peristiwa Sayyidina. Jadi seolah-olah mereka ini apabila mereka sudah dipilih untuk jadi sahabat Nabi, mereka dipilih juga untuk menjadi sebab untuk kita faham syariat Nabi SAW ni disebut oleh Maulana Zakaria Kandahlawi dalam kitab Asy-Syari'atu wa Tariqah. Jadi apa yang berlaku tu pada mereka tu Allah Taala takdirkan berlakunya zina pada Ma'iz, berlakunya apa suka itu sebab kita tak tahu bagaimana hukum sebab pada zaman Nabi SAW. Maka mereka tu ditakdir oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok daripada situ, kita akan faham. Dan satu benda yang menarik lagi yang disebut oleh guru kita Syekh Ali Jumaah, Hafizahullah Ta'ala, kalau kita banyak baca cerita-cerita yang berkaitan dengan para sahabat dalam khilaf mereka, ikhtilaf mereka, dalam bab Ababul Fitnah, ini kita kena guna kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu kita tidak suka pun, kalau kita tak suka kepada maksiat, bukan tak suka pada asi. Mana kita tidak boleh benci kepada pelakunya, tapi kita benci kepada perlakuannya. Maknanya kalau kita kata orang ni Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad menjadi buruh pun tak, katanya Al-Imam As-San'ani Muhammad bin Ismail As-San'ani dalam kitab Tanqihul Anzar, tidak boleh diitlaqkan lafaz buruh kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu dah San'ani itu siapa dah. Imam San'ani Muhammad bin Ismail As-San'ani itu orang Zaidiyah ataupun dia mujtahid daripada kalangan Zaidiyah. Dia kata kita tidak boleh itlaq ataupun tidak baik kita gunakan kalimah buruh kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebab apa? Li suhbatihimun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kalau kita gunakan kalimah tu seolah-olah kita tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunalah bahasa yang lain lebih baik untuk berbicara tentang
para sahabat Nabi radhiyallahu itu disebut oleh Al-Imam San'ani dalam kitab Tanqihul Anzar. Kitab mustalah dia. Itu antara kitab yang paling besar yang dirujuk dalam oleh di Azhar kita, di Universiti Al-Azhar. Kitab mustalah yang paling besar ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ibn Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Boleh tak? Tak ada lagi. Tengok apa dia, Fathul Mubin pula, insya-Allah. Sebelum daripada sebelum daripada kita pindah ni ada satu benda. Yang saya tertinggal, sebenarnya saya nak buat tapi saya tertinggal. Tapi kalau dah baca sini ni ni kita nak masuk kepada kitab Fathul Mubin. Jadi saya nak baca satu hadis. Hadis ni hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal al-awaliyah yang patutnya saya baca pada hadis majlis pertama. Kita baca ni kalau Ustaz Ridauddin dia ajar begitu, bila nak start kitab baru dia baca hadis musalsal bil awaliyah. Tapi tak apalah, saya ni kita nak masuk kitab Fathul Mubin kita baca. Jadi musalsal ni awaliyahnya awaliyah idhafiyah lah, bukan awaliyah hakiki dah. Jadi saya nak baca hadis ni, mudah-mudahan bersama sanad kita dengan guru kita lah, insya-Allah taala. Qala al-hadits al-musalsal bil awwaliyati يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد فؤاد بن عمران بن عثمان القلانتاني حدثنا الشيخ عبد القادر جيلاني بن صالح الشهير ببأس الحاج موسى القلانتاني رحمه الله تعالى وهو أول حديث سمعناه منه قال أحدثكم بالحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ عمر زهدي الكلانتاني ثم القدحي قال شيخنا عبد القادر أولية حقيقية قال أخبرنا به الشيخ محمد ياسين الفاداني وهو أول وأخبرنا شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن جاويش الكفراوي الأزهري رحمه الله تعالى وهو أول حديث سمعناه منه في منزله قال أخبرنا به العلامة محدث الحجاز علم الدين محمد ياسين الفاداني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به جماعة منهم المعمر المؤقت خليفة بن حمد النبهاني المالكي المكي والشيخ المقرئ الشهاب أحمد بن عبد الله المخللات الشامي ثم المكي والشيخ المقرئ إبراهيم بن الخزامي التكروري المكي والشيخ علي بن فالح الظاهري وهو أول حديث سمعته من كل واحد منهم قالوا أخبرنا به محدث المدينة المنورة الشيخ فالح بن محمد الظاهري وهو أول قال أخبرنا به شيخنا الأستاذ الشريف أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي المكي وهو أول قال أنبأنا أبو حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي وهو أول قال الفاداني وأخبرنا به المحدث اللغوي الشيخ عبد الرحمن كريم بخش الهندي ثم المكي وهو أول حديث سمعناه منه قال حدثنا المحدث المفسر الشيخ عبد الحق الإلهبادي المكي وهو أول عن شيخه جعفر بن علي الهندي وهو أول قال حدثنا به محدث الهندي الشيخ محمد إسحاق الدهلوي دفين مكة قال حدثنا مسند مكة الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الكريم العطار المكي وهو أول قال حدثنا به النور علي بن عبد البر الونائي المكي والشمس محمد بن علي بن منصور الشنواني الشمس محمد بن علي بن منصور الشنواني ngarah hasiah kita ni
Asy-Syaikh Syanwani rahimahullah, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhuma. Qala haddatsana bihi khatimatu al-huffazi السيد أبو الفيض محمد المرتضى الزبيدي، وهو أول عن السيد عمر بن عقيل البعلوي المكي، وهو أول عن الشيخ المعمر أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بن عبد الغني البنا، وهو أول حديث سمعه منه عاليا بعناية جده لأمه، يعني عبد الله بن سالم البصري. قال حدثنا المعمر محمد بن عبد العزيز الزيادي المنوفي، وهو أول. قال حدثنا به أبو الخير بن عموس الرشيدي، وهو أول. قال حدثنا به شيخ الإسلام الشرف القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، وهو أول. قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو أول. قال أخبرنا الحافظ زين الدين عبد الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو أول. قال حدثنا الصدر أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي، وهو أول. قال حدثنا به النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول. قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، وهو أول. قال حدثنا به أبو سعيد إسماعيل ابن أبي صالح النيسابوري، وهو أول. قال حدثنا به والدي الإمام أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، وهو أول. قال حدثنا به أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النسابوري، وهو أول. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد جمع طرقه جماعة، وهو من أصح المسلسلات. إن هذا كلام الفداني رحمه الله تعالى. Jadi kalau sahlah ijazah guru kita dengan sanad ni, maka semua yang ikuti pengajian ini secara mubashir, ini saya, Allahumma salli ala sayyidina, saya dengan cara rendah hatinya mengijazahkan kepada semua yang mendengar secara mubashir. Adapun orang yang mendengar secara rakaman, mengikut guru kita Syekh Mustafa Abu Imarah Al-Ustaz bi Kulliyati Usuluddin, bahagian qismul hadis, maka dapat riwayat i'laman. Mana darjah dia darjah i'lam. Itu mengikut Syekh Mustafa Abu Imarah hafizahullah taala. Wallahu subhanahu wa taala ala alam. Termasuk pada kitab Fathul Mubin insya-Allah. Wallahu alam. Qabilna al-ijazah. Bila. Kenapa bagi sebut sanad tu? Tamanya sanad tu daripada Syekh Sa'ad Jawish. Jadi Syekh Sa'ad Jawish tu ada rakaman pengajian kitab ni dah. Jadi kita bersambung sanad dengan mereka tu. Jadi puak-puak awak tengoklah sanad kitab apa dia, rakaman Mukhtasar Ibn Jamrah yang dihuraikan oleh yang diterangkan oleh guru kita Syekh Sa'ad Jawish, insya-Allah taala. Jadi dapat pahala juga saya bila awak tengok, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah taala. Baik. Yang keduanya, sanad ni hadis ni hadis musalsal yang bersambung mengikut muhasyi kita. Muhasyi kita sahibul hasyiyah Syekh Muhammad Ali bin Mansur Asy-Syanwani rahimahullahu taala. Pengarang hasyiyah kita ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif al-imam Ibn Hajar al-Haythami radhiyallahu ta'ala anhu ardah. نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم علوم شيخنا في الدارين آمين. ثم أقول بسند متصل إليه قال: قيومي baca qayyumi itu badalah daripada sebelum ni.
Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumi. Kalau baca qayyumu pun boleh, ay huwa qayyumu, takdir mubtada mahdzuf. Qayyumi ay fay'uli. Fay'uli min abniyatil mubalaghati. Daripada binaan ataupun wazan-wazan yang dibinakan untuk mubalaghah. Qulibatil wawu ya'an. Ditukarkan waw tu menjadi ya. Mana waw tukar jadi ya. Wa udghimat ay wa udghimatil ya'u fil ya'. Wa udghimat al ya' fil ya'. Qayyumi. Wa ahsanul aqwali fihi wa ajma'uha annahu ad-da'imu al-qa'imu bitadbiri khalqihi wa hifdhihi. Dan bermula yang paling baik, yang paling elok daripada perkataan-perkataan padanya, pada mana pada mentafsirkan nama Allah Qayyum, itu maksudnya ad-da'imu. Annahu ay anna Allah Ta'ala, annahu ay anna al-qayyum ad-da'imul qa'im. Itulah yang kekal, ad-da'im ay al-baqi, al-qa'im yang berdiri, bitadbiri khalqihi wa hifdhihi. Yang mentadbir makhluknya dan menjaganya. Qala ta'ala innallaha yumsikus samawati. Al-ayat man innallaha yumsikus samawati was samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Tu ayatnya al-iqra al-ayata tamim al-ayata. Mana syahidnya, ingat dah, bila disebut al-ayata tu makna syahidnya tidak sempurna dengan setakat yang disebut tu. Kena baca ayat sampai habis. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Maknanya apa yang diterangkan dalam hadis ni ialah apa yang disebut dalam ta'rif tu. Mana Allah Taala senantiasa dan Allah Taala menjaga, Allah Taala berdiri, menjaga, mentadbirkan ayat ni. Wa yuqalu fihi qayyamun wa qayyimun. Qayyamun wa qayyimun. Dan juga dikatakan pada qayyum itu qayyamun wa qayyimun. Wa bihima quri'a syadan. Dan dengan dua wazan ini ada diriwayatkan hal keadaan qiraat itu qiraat syaz. Baik. Kata guru kita Syekh Ali Jumaah bin Muhammad Al-Azhari bila dia menerangkan lafaz qayyum. Apa makna qayyum? Ni saya dhabit masa mengaji Sunan Abu Daud dulu dengan beliau. Dalam kitab Sunan Abu Daud tu dia terang al-qayyum al-qa'imu bi nafsihi wa ghairuhu qa'imun bihi. Ini salah satu daripada aqwal lah. Tulislah tu dhabit lah. Dhabit masa mengaji zaman-zaman tak erti tulis. Dulu saya mengaji dengan Syekh Jemaah ni, mengaji mula dengan Sahih Muslim. Ustaz Din ada juga tu. Jumpa dengan saya pada kali pertama berjumpa ataupun berbicara dengan Ustaz Din di majlis Syekh Jemaah. Ataupun secara tepatnya selepas majlis Syekh Jemaah, bukan kecil masa Syekh Jemaah mengajar. Saya tanya, jumpa dengan Syekh Jemaah ni, dengan Ustaz Ridauddin tu di majlis Syekh Jemaah mana. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, belajar Muslim, belajar lepas mula Muslim, belajar Abu Daud, lepas Abu Daud belajar Tirmizi, lepas Tirmizi Muwatta, lepas Muwatta Ibn Majah dengan Syekh Jemaah hafizahullah taala. Jadi dhabit tak erti lagi sebab tak tahu lagu mana nak dhabit masa tu. Jadi kitab saya hadis ni start mula comel dhabitnya akhir Tirmizi ataupun awal Ibn Majah. Mana baru tahu dia Syekh Ali ajarnya lagu mana cara nak dhabit. Sebelum tu saya tak erti. Syekh Ali ajar cara dia macam mana nak dhabit. Sebab dia baca grum gitu kan. Jadi hak mana kitab Sunan Abu Daud ke kitab hak awal-awal tu gak hak mana dia lah. Jadi hak ni hak dia ni.
Al-qa'imu bi nafsihi wa ghairuhu qa'imu bihi. Itu dia. Hak ni jamai-jamai amiyah pun tak erti mana lagi ni. Dhabit dah ni. Al-qa'imu bi nafsihi wa ghairuhu qa'imu bihi. Ialah salah satu daripada aqwal lah. Hak disebut ni. As-samawati jam'u sama'in wa hiyal jirmul ma'hudu. Wahyal jirmul ma'hudu wa tutlaqu lughatan ala kulli murtafi'in. Bermula samawat tu ialah jamak kepada sama. Apa dia sama tu? Wahya as-sama tu al-jirmul ma'hud. Suatu jirim yang ma'ruf, yang sudah diketahui. Mana langit yang kita tengok ni lah, ya. Langit tu ada jirimnya. Ada jirim, ada benda namanya. Waktu telah lughatan, dan diitlaqkan kalimah sama tu dari segi bahasanya ai fil lughati ala kulli murtafi'in. Setiap benda yang terakak. Dalam setengah kitab dia kata kullu ma samaka fa huwa as-sama, kullu ma huwa samin. Kullu ma samaka fa huwa sama. Benda yang hak mana atas pada kita tu dia panggil sama belaka. Daripada kalimah sama yasmu. Sama mana meninggi. Setiap benda yang tinggi pada kita dia panggil sama belaka. Tu dari segi lughah. Tapi bila sebut as-sama maknanya langit atas lah. Langit tu ada benda, ya ada benda. Awan, ada banyak perkara lagi. Adapun ma baina samawatul ard, tu Rasulullah dia bahas lah. Dia panggil qada. Wal aradin. Bi fathir ra wal aradin, boleh baca ardun. Ardin boleh tak? Wa qad tuskanu. Wajim Kita tengok nuskah ni lah. Nuskah ni. Wajama'aha. Wajama'aha dah. Sini tak nuskah saya ni wajamaha. Rupanya ada ain. Wajama'aha. Ada ain dah. Nuskah saya ni nuskah Darul Kutub Ilmiah. Darul Kutub Ilmiah pula bukan kata Darul Kutub Ilmiah hak zaman learning, Darul Kutub Ilmiah hak zaman turah dulu. Darul Kutub Ilmiah hak zaman turah dulu. Photostat ni sebab dulu tak ada kitab ni, susah nak dapat di Mesir. Orang Suria datang ke Mesir untuk beli kitab ni, kitab Fathul Mubin, cetakan Hasyiah Mudabiri ni. Mari cari Mesir orang Suria. Tak ada pada zaman dulu. Dia tak ada sebab tak menyuruh cari sebenarnya. Kalau cari menyuruh, kita jumpa juga. Baik, wajah ma'aha wa in kana khilaf fa ma fil ayati isyaratan ila annal asahha annahunna sab'un liqaulihi ta'ala wa minal ardi mithlahunna ay adadan la hay'atan wa syaklan faqat khilafan liman za'amahu lil hadithil muttafaq alaihi man zalama qida shibrin bikasril qaf ay qadra shibrin tawaqahu min sab'i aradina wa za'ama anna al murada sab'un min sab'i aqalim. Astagfirullahaladzim. Bukan waza'ama, dia waza'mu. Astagfirullahaladzim. Waza'mu anna al murada sab'un min sab'in aqalima khurujun 'anil zahiri bi ghairi dalilin. Ala anna al asla fil 'uqubati al mumathalatu wa la tatimmu in tuwiqa ash-shibru min sab'i tabaqatil ardi wa fi Sini wala tatimu illa in. Illa tu nak sabahnya. Tak ada sini. Illa. Tambah. Wala tatimu illa in tuwiqa ash-shibru min sab'i tabaqatil ardi. Wa fi hadithil Baihaqi Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradini as-sab'i wa ma aqlalna
wajam kat tu dulu. Wajam'uha bil ya'i wan nuni syadhun qila wa hikmatuhu an yakuna iwadan amma fataha min zuhuri alamati ta'nithi. Baik. Kembali, kata dia wajama'aha dan telah menjamu akan dia. Siapa dia? Imam Nawawi lah musannif rahimahullah. Bila diitlaqkan musannif, maksudnya Al-Imam Nawawi lah. Tapi dalam kelas kita ni bila diitlaqkan musannif tak Hafizuddin. Qala wajama'a mana telah menjamu akan dia. Menjamu akan aradin tu. Mana kenapa Imam Nawawi radhiyallahu anhu menjamu akan samawati wal aradi. Wa in kana khilafa ma fil ayat. Sekalipun adalah jamu tu in kana al-jam'u khilafa ma fil ayat. Menjamu akan aradin tu bersalahan ataupun mukhalifan ma fil ayat. Barang yang disebut dalam ayat-ayat yang banyak. Maksudnya dalam ayat Quran ni kalau kita sebut khalaqas samawati wal arda, banyaknya sebut arda tu mufrad. Jadi salah-salahnya Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu bila dia baca kitab Imam Nawawi ni, dia ulama-ulama ni semua, dia kata pasal apa orang seperti Imam Nawawi ni dia lari daripada ayat Quran. Dia kata baca bismillah kan ikut Quran. Bersebut alhamdulillah pun ikut Quran, tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin qayyumis samawati wal aradi. Lagi dengan Quran dah tu, menyalahi dengan Quran. Tengok tu, cara dia mikir. Dia kala Quran khalaqas samawati wal arda. Samawat jamak, arda mufrad. Ni perbahasan kenapa mufrad. Bumi ni boleh tengok dari itqan dah. Boleh tengok dari itqan. Pasal apa diifradkan apa dia ni. Baik khilaf ma fil ayat isyaratan. Kenapa dia kata jamaah isyaratan maf'ul bi ajlih tu bagi jamaah? Kenapa dia hipuk dia jamak? Kerana memberi isyarat ila annal asal, dia nak isyarat bahawasanya pendapat yang asah annahunna sab'un, bahawasanya langit bumi juga 7. Bumi ni ada 7 juga. Biqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala yakni dalam surah At-Talaq, wa minal ardi mithlahunna. Wa minal ardi mithlahunna. Mana Allahul ladzi khalaqas samawati sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi katanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia huraikan ayat ni dalam kitab Minhajul Abidin. Kata ayat ni menerangkan kepada kita hikmat kejadian langit dan bumi. Mana segala langit dan bumi ni Allah Taala ciptakan li ta'lamu, supaya kamu sampai kepada ilmu yakin annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu Allah Taala bersifat dengan kudrat. Bersifat dengan sifat kudrat. Baik, itu yang namanya seolah-olahnya diciptakan langit dan bumi ni, dan bumi pula 7 lapis, langit pun 7 lapis. Itu kenapa? Kerana supaya hikmahnya supaya kita tahu dengan yakin bahawa Allah Taala kuasa. Baik. Ai adadan, mana mislahunna fil adad. Maknanya bumi juga sepertinya seperti langit. Mislahunna ai mislus samawati sab'i. Hunna tu dalam ayat tu kembali kepada langit. Mana bumi pun wa minal ardi mislahunna. Mana Allah Taala menjadikan daripada bumi itu seperti langit juga. Ai adadan. Mana dari segi bilangan. La hayatan. Bukan dari segi kelakuan wa syaklan, bukan bentuk saja. Bukan kata bentuk yang berlapis tu berlapisnya seperti mana langit tu ada 7 lapis, mana bawah 7 lapis. Tak. Bukan, mana bilangan langit dan bilangan bumi juga 7. Ini sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina berbincangannya panjang juga. Maksud 7 lapis bumi ni 7 lapisan permukaan bumi tu kah mengikut ilmu geologi tu kah ataupun lain. Jadi berselisih pula ulama di situ. Jadi saya tengok
Syekh Abdullah Sirajuddin hafizahullah taala dalam kitab dia Hadiyul Quranil Karim fi Ma'rifatil Akwan. Syekh Abdullah Sirajuddin ni mertua kepada Syekh Nuruddin Itir. Dia cenderung kepada bahawasanya bumi tu ada 7. Bumi tu ada 7. Bilangnya bumi ni 7. Lagu mana pula bumi ni 7 ni? Bukan 7 lapis. Susunannya 7, lepas tu 7 pula bawah dah. Dia kata bumi tu ada 7 pula. Pula lagu mana 7 bumi ni? Jadi katanya Syekh Ahmad Ali Taharayan Al-Maliki hafizahullah taala, dalam dia masa tu dia mengajar kitab Nailul Autar. Saya pergi dengan Syekh Sa'di Daudin dulu. Sekali dengan dia. Ngaji. Di Izbatun Nakhli di Matariyah. Syarah Izbatun Nakhli Matariyah. Jadi di Matariyah dulu rumahnya Syekh Ahmad Ali Taharayan. Jadi dia sebut dalam kitab tu, bukan dia sebutlah Syekh Syaukani, Imam Syaukani sebut dalam Al-Autar hadis riwayat dalam bab depan lagi, dalam bab takbiratul ihram lagi. Dalam bab takbiratul ihram lagi. Tengoklah dah. Dalam bab takbiratul ihram dalam kitab Al-Autar tu. Dia buat mari hadis satu dalam Al-Autar tu, bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan bumi ni ada 7. Dan setiap bumi ni ada fihi adamu ka adamikum wa fihi nuhun ka nuhikum. Setiap bumi tu ada Adam seperti Adam kamu, dan setiap tu ada 7, ada Nuh, Nabi Nuh seperti Nuh kamu. Sudahlah nak fikir lagu mana tu. Sambungan daripada Syekh Ahmad Ali Taharayan, dia kata, saya duk fikir sore, dia kata mungkin di galaksi lain ke tempat lain ke. Tempat-tempat harga tak siapa tu tak tahulah mananya, dia kata. Kemungkinannya mana tak tahulah tu. Dia kata ada 7. Ada 7 bumi. 7 dari segi bilangnya dah. Apa dia nak buat homework, carilah dah. Hadis tu dah. Saya bagi dah panduan tu. Dalam kitab Al-Autar, dalam bab takbiratul ihram lagi. Baik. Wahal ayat ada dan lai hayatan. Bukan bentuknya, bukan kelakuannya, bukan bentuk sahaja. Maksudnya tak nafi hak tu. Maksudnya di sisi Imam Ibn Hajar tak nafi dah. Berlapis-lapis tu kemungkinan juga. Khilafan liman za'amahu. Bersal hal keadaan ay aqulu qawli hadha mukhalifun khilafan liman za'amahu. Aku berkata begini ni, hal keadaan aku menyalahi bagi orang yang mendakwanya. Za'ama ni kalau mengikut guru kita Ustaz kita dulu, biasa digunakan untuk za'ama lil batil lah. Macam dalam Quran kata za'ama alladhina kafaru annahu allan yub'atsu qul bala wa rabbi. Qul bala wa rabbi Dalam surah Taghabun tu za'ama mana dia mendakwa dengan batil. Orang mendakwa dengan batil ke dia? Mendakwa bahawasanya hanya rupa dari segi hai'ah dan bentuk saja. Tapi sebenarnya satu ya. Bumi ni satu, cuma dari segi bentuk, dari segi hai'ah 7. Kenapa dia kata? Liman za'ama lil hadithil muttafaqi alaih. Kerana hadis yang ni ta'lil bagi apa ni? Ta'lil bagi mukhalafah ke? Ta'lil bagi mukhalafah atau ta'lil bagi za'mu? Tengok. Ni dikata ta'lil tu lil hadis, dalil bagi adadan. Dalam hasyiah kata dalil bagi 7 tu dari segi bilangan. Ta'lilul adad. Lil hadithil muttafaqi alaih. Kerana hadis yang disepakati di atasnya. Man zalama qida shibrin. Barang siapa yang menzalimi sekadar sejengkal. Mana siapa dia yang alih batu nanda. Barang siapa yang mengalih batu nanda tanah ni, ataupun dia mengalihkan penanda pada tanah ni sekadar sejengkal bikasril qaf.
Tu bikasril qaf tu tak ada dalam hadis tu, dhabit daripada Syekh. Bikasril qaf ay qida shibrin ay qadra shibrin, mana sekadar satu jengkal. Dia alih batu nanda ataupun dia kesok atas sorak, atas gerai zaman sekarang, tuwiqahu min sab'i aradin. Akan dikalungkan, akan dibelikkan dia min sab'i aradin, daripada 7, akan dibelikkan tanah tu, sejengkal tu, daripada 7 lapisan bumi. Daripada 7 lah, mana bukan sejengkal di atas satu permukaan ni saja, bukan satu lapisan ni saja, tapi diambil 7 jengkal. Hadis ni menjadi dalil di sisi ulama bahawasanya apabila seorang itu beli tanah ataupun seorang itu memiliki tanah, sama ada dia tak beli ataupun dia dengan cara bersaka, dia tanah tu milik dia tanpa 7 lapisan langit di bawah. 7 lapisan langit tu. 7 lapisan bumi di bawah tu hak dia laku. Baik, jadi dia ambil sejengkal di atas ni sejengkal, tapi didaratkan kali dengan 7 lapis bumi di bawah, akan dibelikkan di tekak pada hari kiamat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ni disambut lagi, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tu. Wala yahsabanna alladhina apa? Dalam surah Ali Imran disebut sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tapi bukan cerita hadis ni, cuma kalimah tawwaqat. Apabila orang tu buat zalim di dunia, kesalahan harta yang dia buat zalim tu akan dibelikkan pada tekuknya pada hari kiamat. Ju'ila kat-tawqi, mana dijadikan seperti tauq. Hadis ni disebutkan dan disyarahkan oleh Syekh Masyayikh kita Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Arba'un fi Islahil Mujtama'. Ada syarahan daripada beliau bagi hadis ni. Tengoklah apa dia yang ada kitab tu, 40 hadis tu. Min sab'i aradin wa za'mu annal murada sab'un min sab'i aqalim, dan bermula dakwaan bahawa yang dikehendaki dengan ayat tu 7 langit atau ayat dalam surah At-Talaq tu sab'un min sab'i aqalim, 7 daripada 7 rantau atau 7 benua. Khurujun min anil zahir, itu keluar daripada zahir. Zahir ayat dah. Zahir al-mutabadar. Jadi az-zahir apa dia dalam ilmu ni? Zahir ni maknanya kita keluar soal takwil dengan tidak ada dalil, tidak ada qarinah. Jadi zahir ni apa yang kita faham secara sepintas lalu, dengan makna dekat. Mana kita tengok kepada makna yang qarib. Makna yang qarib, makna yang dekat. Bila kita baca ayat tu, maknanya wa minal ardi mislahunna, mana 7. Kalau langit pun 7, bumi pun 7. Jadi kalau kita kata bumi ni satu cuma ada 7 benua, tu dia kata lari daripada zahir ayat. Bi ghairi dalil, ay khurujun bi ghairi dalil. Ala anna al-asla fil uqubati, di atas bahawasanya al-asla ni mana al-ghalib. Kalimah al-asla ni biasa digunakan kepada al-bara'atul asliyah, juga kepada al-ghalibul kathir. Mana al-ghalibul kathir maknanya bermula yang ghalib, yang biasa fil uqubat, dalam hukuman balas, al-mumathalatu, mesti balasan tu min jins, serupa dengan jenis amalan. Maksudnya apa? Manakala seorang tu dibalah apa dia ni, menzalimi dengan ukuran, dibalah pun dengan ukuran jugalah. Wala tatimmu illa in tuwiqa shibru min sab'i tabaqatil ard. Ay wala tatimul mumathalatu, mana tidak akan berlaku mumathalah, mana dibalaskan seperti mana kezaliman yang dia buat, melainkan sekiranya dibelikkan shibir, dibelikkan sejengkal itu daripada 7 lapisan bumi. 7 lapisan bumi lah. Jadi seolah-olahnya syekh kita ni mengatakan bukan
Dia tidak kata bumi itu ada 7, tapi bumi itu ada 7 lapis. Wa fi haditsil Baihaqi, dan ay wa dzukira fi haditsil Baihaqi lafzu Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradini sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Tuhan bagi sekalian langit-langit yang 7, dan Tuhan dan apa yang diteduhkan oleh langit 7. Wa rabba ya rabbal aradini sab'i wa ma aqlalna. Dan wahai Tuhan bagi segala bumi, wa ma aqlalna, ay wa ma amsakna. Khanh Cham, Ya. Cham ni mai. Thôi. Rasyad. Rasyad tutup suara Rasyad. Mute suara Rasyad. Kau Ustaz Alwi. Qala wa jam'uha bil wa ma aqlalna. Wa jam'uha wajada. Jadi hadis ni, hadis doa Nabi SAW disebut juga oleh al-Imam Al-Imam Nawawi dalam kitab Azkar dalam bab musafir, tak silap doa ni. Dan juga oleh ulama lainnya. Wa rabbal aradin sab'i wa ma aqlalna wa rabbasy syayatin wa ma adlalna. Wa rabbal syayatin wa ma adlalna. Wa jam'uha bil ya'i wan nuni syazun. Bermula jamuknya bumi itu bil ya'i wan nuni syazun. Bil ya' awal waw wan nun syazun. Syaz wa qila wa hikmatuhu an yakuna iwadan amma fataha min zuhuri alamati ta'niti. Dan bermula hikmahnya, hikmah apa? Hikmahnya sebab apa dia ni? Hikmah dijamukkan dia ialah untuk sebagai ganti daripada apa yang keleputan daripadanya, daripada lapah ard itu, daripada zuhuri alamati ta'nis, daripada zahir, daripada nyata bagi dia alamat ta'nis. Sebab ard ni dia muannasah. Jadi bila jamuk tu baru nampak dia muannas. Wallahu a'lam. Sebab aradun tu macam dia mulhaq, macam saya ingat saya Ustaz Hafizuddin, bukan dia ni Mulhaq. mulhaq kan? Ulu Dia a'lamuna illiyuna wa Ah, aradu dah, 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 syadza dah. wasinuna. Dalam alfiah kata begitu. Ingat kata. Oh ingat. Ingat ada depan lagi tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala dia mulhaq dengan jamuk sebab mufrad dia tu tidak dia muannas. Mudabbiru Allah Subhanahu wa taala ala wa ala. Tak boleh panjang sangat tadi kita ni. Dia dah panah kepala tak boleh. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, nak tanya. Setiap hadis yang tadi kan, Ustaz ayat tu. Saya tunjuk ni. Hadis ni ke? Hadis Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna qala sab'u aradin fi kulli ardin nabiyyin ka nabiyyikum wa Adam ka Adam wa Nuh ka Nuhin wa Ibrahim wa Isa ka Isa. Qala al-Hakim hadha hadithun sahih al-isnad. Kemudian dia ada takhrij di sini. Wa wafaqahu Az-Zahabi tu. Talkhis al-Mudras wal Mustadrak.
apabila muafakat akan oleh Zahabi akan hakim dalam tasrih muqaddam memang sahih. Ibn Hajar berkata isnaduhu sahih ila annahu syazun bimarrah. Syaz tu kerana mukhalafah dengan lain lah. Mukhalafah dengan hadis-hadis lain. Lepas tu Makna dia ni makna apa jawab. siapa dia ni jawabnya? Ya boh. Fathul Bari. Fathul Bari ni tak? Ini Al-Anwar Al-Kashifah Lil Muallim Al-Yamani. Al-Anwarul Kashifah ni bukan kitab dia sama kitab majmuah tu. maksudnya anna fi kulli ardin khalqan kahnahu bani Adam wa fihim man ya'rifu Allah Ta'ala. Dia kira makhluk asing ke kan Ustaz? Tak tahu. Maksud makhluk asing apa? Di tempat dia tidak makhluk asing lah. Kita makhluk asing kalau pergi situ. Ada jawapan daripada Syekh Saleh Munjid tapi Wahabi. Sekejap lah, tak apalah. Saleh Munjid siapa pun. Ada tengok jawapan tadi. Sekejap. Kata dia ada apa ni satu sama parallel universe. Teori parallel universes. Maksudnya dia ada hak lain pula selain pada hak ni. Tahu pelik juga Ustaz. Alhamdulillah. Parallel universe yang maknanya benda tu parallel universe ni kena tanya orang ahli dia lah kalau tak. Cumanya untuk pengetahuan dalam filem Hollywood buat dah teori filem berdasarkan teori parallel universe ni. Jet Li buat filem dah. Tahu tak? Filem ke apa Ustaz? Ada ke dia bunuh 7 orang tu daripada galaksi berlainan tu? Dia bunuh 7 orang daripada galaksi berlainan. Dia Allah kali mari cari Jet Li di bumi. Ada ayatnya Khayal orang putih. Dia panggil science fiction lah. Tapi science fiction tu bukan sains pun sebenarnya katanya. Kita kata bukan ilmu. Dia berdasarkan nazariyah paralel tu lah. Maknanya ada lagi 7. Tapi memang sebut 7 lah. Mana 7? Dalam cerita tu pun banduan yang dia cari tu. Malah saya sebut nama ni bukan kata saya nak bersohor nama-nama orang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah lah. Jadi hero cerita tu John Statham. Jet Li tu jahat. Jahat pun Jet Li, hero pun Jet Li. Jadi jangan carilah cerita ni. Saya tak ingat tajuk dah. John Statham hero. John Statham tak sahur lagi masa ni. John Statham tak sahur lagi. Jadi John Statham dengan Jet Li. Jet Li tu lawan Jet Li sendirilah sekali. Jet Li lawan Jet Li. Mana dia lawan dengan Jet Li. Sebab apa? Sebab Jet Li yang keluar tu bunuh 5 orang ada Jet Li. Dia bunuh 5 orang ada Jet Li daripada 5 galaksi. Dia mari ke galaksi Bima Sakti ni, lawak sungguh cerita. Kata untuk nak bunuh nak mendapatkan nak mendapatkan kuasa. Jadi bila bunuh di galaksi tu berganda kuasa tiap-tiap seorang tu. Jadi takdirnya bila jumpa dengan Jet Li, rupanya Jet Li ni berganda juga kuasa dia. Bergocoh lah, bertewah lah akhir sekali. Habislah cerita. Cuma cerita tu karut.
Sebab karuknya kan dia tak ada hukuman mati. Orang bunuh orang tak dihukum, tidak boleh dihukum hukuman mati. Cerita itulah ala kuliah. Ada juga dari segi tasyrik jinai pun salah juga cerita. Ya memang segala falsafah dan ajaran sesat ni memang disebarkan sejak zaman dulu sampai sekarang ni, disebarkan mengikut cerita-cerita asatir dan juga cuma betul zaman sekarang ni lebih bahaya lagi lah cerita-cerita Hollywood ni. Sebab dia terangkan dengan orang tengok gambar apa semua tadi. Benarnya matlamatnya akidah ataupun pemikiran dia nak tanam di belakang cerita tu. Bahaya sangat-sangat. Sebab di belakang tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada faedah pun. Semua nak saya sebutnya benda tu orang kafir sudah guna dah teori parallel universe. Teori parallel universe. Menarik juga tu. Sekarang ni perkataan Imam Zahabi rahimahullah dalam dua kitab tu tak sama. Dalam kitab lain dia kata lain dia. Dalam kitab Talqisul Mustadrak dia kata wa huwa kama qala. Sahih. Hadis tu sahih. Jadi kerana itulah Ibnu Hajarnya dia kata sahih walakinnahu syadz. Syadz tu sebab mukhalafatul usul. Mukhalafatul menyalahi dengan hak kita mafhum kita tahu bahawa minister. Jadi kena takwil lah. Bila hadis itu sahih tak? Kena takwil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.